sosial dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Cubaan 1, Cubaan 2, cubaan 3, cubaan 4, cubaan forum 1, bersatu bertambah mutu. cubaan forum 2, landasan insan, berwibawa. Cubaan forum 3, keluhuran, budi dijaga. Cubaan forum 4, pembantu insan hebat. Forum remaja, Penjara, berpikiran anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Hadirin sekalian, bersyukur kita terhadap Tuhan, kita diberi kesempatan untuk dipertemukan dalam satu majlis ilmu yang penuh keberkatan. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin dan ahli panel sekalian ke Dewan Bahasa dan Pustaka bagi menyaksikan pertandingan Forum Remaja Peringkat Kebangsaan tahun 2012. Saya Nur Alam Izzuman, selaku pengurusi forum amat besar hati kerana kita dapat bersama-sama berdiskusi tentang satu topik yang cukup menarik pada hari ini. Hadirin dan ahli panel sekalian, seiring kemajuan sains dan teknologi, perkembangan ICT turut mengalami transformasi. Dunia tanpa sempadan dan maklumat berjari menjadi prinsip penerimaan umum terhadap telekomunikasi, juga laman sosial. Saya percaya kebanyakan kita pasti mempunyai laman sosial. Hadirin, tahukah anda bilangan pengguna laman sosial di negara kita? Menurut laporan Suruhanjaya Komunikasi dan Media Malaysia, pada pertengahan tahun ini sahaja, jumlah pengguna laman sosial yang aktif di Malaysia telah mencecah 20.4 juta orang, iaitu hampir 72.08% daripada jumlah penduduk Malaysia. Ratusan ini bukanlah satu angka yang kecil rata-rata sekalian. Justru, marilah kita bersama-sama merungkai persoalan dan berdiskusi sejauh manakah penggunaan laman sosial dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Baiklah, sebelum meneruskan bicara, mohon kiranya saya perkenalkan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudara Ahmad Nazir bin Muhammad Aziz. Selamat datang ke Kuala Lumpur, saudara. Terima kasih, saudara Ibu. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudara Syarifah Syamili Putri Azibah bin Bisek Putra. Saudara, bagaimana perjalanan Putri? Alhamdulillah, selamat. Setelah itu, tidak dilupakan ahli panel ketiga di sana, Saudara Muhammad Nasir bin Muhammad Aziz. Apa khabar, saudara? Kabar baik, alhamdulillah. Saudara Ibu bagaimana? Sihat, saudara. Alhamdulillah. Saudara Syarifah nampaknya pada hari ini sedang aktif. Beri sebuah orang jaga yang buat lupa. Saya berjumpa rekan saudari. Ya, benar, saudari. Hadirin mencengcam dia pelandakan, melompat dia bersetumpu. Ayo kita telusuri konsep perbincangan kita pada hari ini. Untuk itu, hadirin, saya persilakan ahli panel pertama bagi memudahkan diskusi. Silakan, saudara. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara Ibu yang saya hormati rakan-rakan panel. Seterusnya hadirin sekalian. Sri Musi, isu ini semanya relevan dengan masyarakat kini. Namun hadirin sekalian, apakah sebenarnya laman sosial? Laman sosial ialah satu dokumen yang boleh dilayari melalui jaringan cakap serta mempunyai pautan dengan laman dalam. Laman ini berfungsi untuk menghubungkan pengguna dalam alaman. Saya yakin ramai antara kita yang mengenali laman sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dan blog yang menawarkan berbagai cara interaksi antara pengguna seperti perbualan antar talian, email dan perbuatan soal. Manakala masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu kawasan.
Masyarakat ini hadirin berinteraksi melalui pelbagai media, termasuklah laman sosial. Sekarang itu dahulu tadi semesti. Terima kasih, Saudara Nazir. Demikian hadirin, laman sosial menjadi cara terkini untuk berinteraksi bersama komuniti. Seterusnya, kita dengarkan pula pandangan ahli kedua. Silakan, Saudari. Terima kasih Ketua Jakarta Panel dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan salam senyuman mesra. Saya akan bersetuju dengan pendapat Saudara Nazir. Pada hemat saya pula, laman sosial merupakan medium interaksi terkini yang mengalami kemajuan. Proses revolusi informasi dan komunikasi di dunia yang berkampanye dan hadirin sekalian telah melahirkan peradaban baru yang mempermudah manusia untuk berhubungan dan meningkatkan sistem sosial dalam kalangan masyarakat. Kenapa hadirin Mak Zuckerberg? Hadirin mengangguk di ujung sana. Sudah pasti aku mesti ramai yang mengenai beliau, seorang pengasas kepada laman sosial Facebook yang telah mencetus fenomena kepada dunia. Kejayaan beliau mencipta satu laman untuk kemudahan berkomunikasi menjadikan beliau antara individu terkaya di dunia. Mana tidaknya rasakan di Malaysia sahaja pengguna Facebook telah menjangkau 12.9 juta orang. Ramai kan? Pendek kata yang terfungsi pada zaman yang serba canggih ini. Penggunaan laman sosial boleh dikatakan banyak memberi manfaat dari segi komersial jika kita bijak menggunakannya. Kata itu dahulu terfungsi. Terima kasih, Saudari. Tertarik dengan kupasan Saudara Syaifah mengenai pengasas laman sosial Facebook. Silakan hadirin. Facebook merupakan laman sosial yang paling diminati di Malaysia. Seterusnya, kita dengarkan pula pandangan ahli ketiga. Silakan, Saudara. Terima kasih Saudara Musli. Assalamualaikum dan salam muhibah. Rakan-rakan panel dan hadirin sekalian. Agaknya kenapakah laman sosial menjadi pilihan orang ramai? Ya, sudah tentu kerana penggunaannya yang mudah, menjimatkan masa dan tenaga. Selain itu, pengguna dapat menambah kenalan di samping mengeratkan perhubungan dengan rakan-rakan yang telah lama terputus. Tidak begitu, Saudari Syaifah? Benar, Saudara. Namun yang hadirin sekalian, ada dalam kalangan kita yang menggunakan laman sosial. Saudari Putri, saya berikan satu analogi mudah untuk kita fahami dengan lebih jelas konsep perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Kita katakan laman sosial ibarat pisau yang digunakan untuk memotong sesuatu, contohnya bawang. Namun hadirin sekalian, pisau ini juga telah digunakan sebagai senjata untuk membunuh. Pada hari ini kita harus rasional. Adakah pisau ini harus kita salahkan? Saya tidak. Sewajarnya pembunuh tersebutlah yang harus dipersalahkan. Demikianlah hadirin gambaran yang dapat saya kaitkan dengan penggunaan laman sosial. Justru pendekatan yang holistik perlu diambil agar masalah tersebut dapat ditangani dengan segera. Saudara Musli. Terima kasih, Saudara. Demikian hadirin analogi mudah tentang penggunaan laman sosial. Di sebalik kebaikan yang dihukum, terdapat juga masalah yang perlu dibendung. Saudara-saudari dan ahli panel sekalian, seperti yang kita ketahui, laman sosial mempunyai pelbagai manfaat kepada penggunanya. Baiklah hadirin, untuk menjelaskan manfaat tersebut, saya persilakan ahli panel pertama bagi memberi penjelasan kepada kita. Silakan, Saudara. Terima kasih Saudara Musli, rakan-rakan panel dan hadirin yang dihormati. Dalam isu ini kita perlu fokuskannya kepada 3 aspek, iaitu kebaikan, keburukan dan langkah menangani kesan negatif penggunaannya. Berbalik kepada persoalan pokok perbincangan kita ya, Saudara Musli, salah satu kebaikan laman sosial berupaya merapatkan celah perhubungan antara pemimpin dengan rakyat. Pada laman ini hadirin sekalian, jaringan sosial rakyat di seluruh negara semakin luas. Laman ini digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Tidak salah, sama ada golongan berkerjaya, remaja, waimah, wujud pimpinan negara. Rakan-rakan, tahukah anda, Perdana Menteri kita juga mempunyai laman sosial beliau sendiri. Kini, laman sosial beliau telah menjangkau 2.1 juta pengikut. Laman ini menjadi medium kepada beliau untuk mendapat maklumat masyarakat dalam usaha untuk merealisasikan gagasan Padu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Hal ini membuktikan bahawa laman sosial berupaya mewujudkan perhubungan persahabatan yang positif antara pemimpin dengan rakyat. Banyak aur dengan cerdik,
Pemimpin dan rakyat terpisah tiada terisolasi. Sidang hadirin itulah pandangan ahli panel pertama. Laman sosial menjadi cara terkini masyarakat kita berhubung dengan pemimpin. Hadirin sekalian, laman sosial diwara-warakan dapat menjimatkan masa dan kos. Kita dengarkan pandangan saudara Sumpah. Terima kasih Saudara Pengerusi. Memangnya benar pernyataan saudara itu. Penggunaan laman sosial boleh menjimatkan masa dan kos. Seperti yang dikatakan oleh saudara Nasir sebentar tadi. Hadirin, untuk pengetahuan anda, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Maximus Ongkili pernah menyatakan bahawa hubungan alam raya ini menjadi ikutan masyarakat kerana masa kita dapat dijimatkan. Malah, segala-galanya menjadi mudah untuk kita berhubung dengan keluarga atau masyarakat, sama ada di dalam negara atau di luar negara. Selain itu, hadirin, laman ini juga memudahkan pengguna untuk berbincang tanpa berjumpa. Dan hal ini menjimatkan kos kerana dengan semula RM48 sebulan sahaja yang berfungsi, kita dapat melayani internet termasuk laman sosial tanpa had masa. Dan kembali pada saudara fungsi. Terima kasih saudari. Demikianlah hadirin, penggunaan laman sosial dapat mempermudah segala urusan dalam kehidupan kita pada hari ini. Kini kita beralih kepada ahli ketiga. Saudara, laman sosial dikatakan boleh menjadi medium perkongsian maklumat dan medan dakwah. Pandangan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Hadirin, benar kata saudara pengerusi. Melalui Facebook contohnya hadirin boleh dimanfaatkan sebagai medan perkongsian maklumat dan ilmu serta medan dakwah secara maya. Melalui cara ini, masyarakat dapat berkongsi informasi yang berguna kepada diri mereka maupun orang lain. Bagai ular menyusul asal, takkan hilang di sana. Misalnya golongan pelajar, mereka boleh membaca hasil penulisan orang lain yang mempunyai berbagai informasi yang boleh digunakan dalam pelajaran. Justru kita perlu bijak memilih yang mana kaca, yang mana pemata. Selain itu, hadirin, melalui Facebook juga kerja dakwah dapat kita laksanakan. Misalnya Profesor Kamil bin Ibrahim, seorang pensyarah di Universiti Thayyibah Madinah. Hadirin, beliau ingin membina sebuah masjid di Somalia. Maka beliau memerlukan peruntukan RM400,000 Malaysia bagi menjayakan projek tersebut. Dengan kecanggihan teknologi seperti laman sosial, beliau telah mengual-ualkan projek tersebut di laman Facebooknya. Tahukah hadirin, dalam tempoh 2 minggu sahaja, beliau berjaya mengumpul RM452,000 Malaysia. Maaf dari pengerusi saudara saya, saya bersetuju dengan pandangan saudara. Kerana menurut Dr. Syekh Yusuf Al-Khadrawi dalam kitab Kebun Syihad menyatakan bahawa kita perlu menggunakan teknologi terkini untuk menyampaikan maklumat Islam, menyampaikan suara Islam dan memperlihatkan Islam merupakan satu perjalanan syihad bersama. Saudara. Benar kata saudara Nazir. Usaha beginilah yang wajar dicontohi oleh masyarakat negara kita agar kedai dakwah di Malaysia dapat kita terlaluaskan saudara fungsi. Terima kasih kepada panel ketiga atas pandangan yang begitu bernas mengenai kebaikan laman sosial sebentar tadi. Ingat ya hadirin, laman sosial juga boleh digunakan untuk menyampaikan dakwah Islamiyah. Begitulah kebaikan yang dibicarakan oleh rakan-rakan panel. Ada manis, ada masam. Ada putih, mesti ada hitam. Ada bodoh, pasti ada yang cantik hadirin. Rakan-rakan kita berdiskusi pula tentang keburukan laman sosial. Oleh itu, kita mulakan perbincangan dengan mereka mendapat ahli panel pertama. Silakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Hadirin yang dihormati. Penggunaan laman sosial juga mempunyai berbagai implikasi negatif. Antaranya, penggunaan akaun palsu untuk menipu. Hadirin, media massa sering melaporkan kejadian jenayah rogol, penipuan, kedai dadah dan sebagainya yang membabitkan pengguna laman ini. Baru-baru ini kita digemparkan dengan kejadian seorang pelajar perempuan berusia 13 tahun dirogol oleh teman lakinya yang berusia 16 tahun. Masya Allah. Fenomena ini yang terjadi majoritinya membabitkan di golongan remaja, dan hal ini terjadi kerana tahap pemikiran mereka yang tidak matang serta mudah terpedaya. Seorang Nazir, Ya, sudah. menurut rancangan komunikasi dalam 3 Malaysia dalam setiap 35 minit, rakyat Malaysia berkemungkinan akan terlibat dengan jenayah tiba. Dan saudara, Sebenarnya hadirin saudari, Kementerian Teknologi dan Inovasi telah menubuhkan mahkamah siber pada universitas
dengan mendakwa pihak yang berbalik dengan sidang sivil ke muka pengadilan. Rakan-rakan sekalian, mahukah anda menjadi mangsa sidang sivil? Dan sudah tentu tidak. Oleh itu, sebagai pengguna kita perlulah sentiasa berwaspada, kerana rambut kalau hitam, hati lain-lain. Jangan sudah terantuk baru tersadar, kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kembali kepada saudara semua. Terima kasih, Saudara Nasir. Hadir, adakah anda dan saya juga mempunyai akaun laman sosial palsu? Sekiranya ada, hentikan segera sebelum didakwa. Kesampai kita Nasir. Saudara-saudari, Terusnya kita dengarkan pula pandangan ahli kita. Silakan, Saudara. Terima kasih Saudara Musi. Rakan-rakan sekalian, penggunaan laman sosial juga boleh menjadi medan penyebaran fitnah. Hal ini berlaku apabila seseorang menyalahgunakan laman ini dengan menjadi batu api untuk menyebarkan fitnah. Buktinya, menurut paparan akhbar, seorang ketua ajaran sesat ternyata memfitnah kesucian agama Islam dalam laman Facebook miliknya. Izharnya laman sosial menjadi media fitnah dalam kalangan masyarakat yang memporak-porandakan keharmonian negara tercipta. Hadirin, tahukah anda bahawa hukuman menyebarkan fitnah amat berat? Sedaya melalui peruntukan undang-undang Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, sekiranya seseorang itu didapati bersalah menyebarkan fitnah dalam internet, mereka akan didenda tidak lebih RM50,000 Malaysia atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya. Ingat ya rakan-rakan, pelanduk sering merupakan jerat, tapi jerat tidak pernah lupa pelanduk. Sekian solusi. Terima kasih saudari. Penonton yang dihormati sekalian, setelah mewajikan 10, penggunaan laman sosial boleh menjadi medium penyebaran fitnah. Oleh itu rakan-rakan berhati-hatilah ketika menggunakan laman sosial. Berbalik kita kepada Saudara Nasir. Saudara, ya saja. ada pendapat menyatakan laman sosial ini membazirkan masa. Pandangan saudara. Terima kasih saudara pengurusi. Hadirin, benar. Antara keburukan yang paling ketara ialah pembaziran masa. Hal yang berlaku sekiranya seseorang pengguna mereka mengairi laman sosial seperti mixtape permainan interaktif atau berbual secara maya. Cukup untuk membuat mereka terus belakang. Pantang ada masa di luar, pasti mereka akan melayani dalam kesebaran mereka. Akibatnya hadirin, sebagai seorang pelajar, mereka akan mengabaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka, seperti mengulang sesi pelajaran atau menyiapkan kerja rumah. Manakala bagi seseorang isteri pula yang hadirin, pasti akan mengabaikan suami dan anak-anak. Sebab itu saudara-saudari mesti suami cari lain. Manakala tidak ada rencana, apabila suami pulang dari tempat kerja, dia asyik dengan Facebooknya. Maaf Tuan-Tuan, tapi kan saudara, Ya saya. suami pun apa kurangnya? Mereka terleka melayani laman sosial hingga mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Betul tadi? Tapi ya, saudara komisi, golongan wanita merupakan golongan yang paling ramai menggunakan laman sosial. Rekan-rekan sekalian, maukah kita dikira dalam pelajaran? Maukah kita melihat ibu bapa kita bercerai-berai? Dan maukah kita melihat masyarakat negara kita berpecah belah? Pasti jawapannya tidak. Buat isteri-isteri sekalian, jika anda tidak mahu bermadu, elakkan terlalu asyik melayani laman sosial anda. Hanya tidak didengar, saja tidak dibuang. Terus mesti. Ambul-ambul Saudara Nasir, bersemangat sungguh. Ada hati nak bermaju nampak? Ini yang peluang nak kahwin. Jadi sahabat sekalian, gunakanlah laman sosial dengan sewajarnya. Demikian ahli keburukan laman ini. Sebelum ahli perbincangan berperkara pada mana-mana ahli panel untuk membuat kesimpulan. Silakan. Terus mesti izin saya dulu. Silakan saudara. Terima kasih terus mesti. Rakan-rakan tuntasnya, semua pihak perlulah berhemat dan berhati-hati ketika menggunakan laman ini. Ingatlah, anda mampu mengubahnya. Hadirin, sudahlah, sensitiviti perlu dijaga. Dan yang paling penting, kita perlu pastikan akal, menguasai nafsu. Dan bukannya nafsu, menguasai akal. Ingat ya rakan-rakan, anda buat, anda dapat. Saudara Nasir. Bagi saya, terus mesti masyarakat harus matang berfikir dalam membezakan sesuatu perkara, sama ada baik atau sebaliknya. Hadirin, renungkan dan sama aman.
Saudara semuanya, Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kerana sudi hadir dan berkongsi pendapat masing-masing. Hadirin konfusinya, laman sosial mempunyai kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya ialah mampu mengeratkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat, dapat menjimatkan masa serta kos, juga boleh menjadi medium perkongsian maklumat dan medan dakwah. Namun hadirin, ciptaan insan tiada yang sempurna. Penipuan, medium penyebaran fitnah dan pemajuan massa merupakan impak negatif penggunaan laman ini yang boleh diatasi melalui perundangan atau sebaliknya. Hadirin, sebelum berakhir, marilah renungkan sejenak. Baik atau buruk pesan penggunaan laman sosial bergantung kepada penggunanya. Gunakanlah kemajuan teknologi terkini secara berhemah. Yang lama dipilih, yang baru didukung. Jadi kerana keterbatasan waktu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya begini. Apakah cadangan Anda untuk mengurangkan penyalahgunaan laman sosial? Apakah cadangan Anda untuk mengurangkan penyalahgunaan laman sosial? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Ketua Juri atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Hadirin sekalian, mengetahui laman sosial ini sangat popular dalam kalangan masyarakat. Namun persoalannya, apakah cara untuk mengurangkan penyalahgunaan dalam laman sosial? Untuk menjawab persoalan tersebut, terbuka ruang kepada mana-mana ahli panel. Silakan. Terima kasih saudara. Silakan saudara. Terima kasih saudara. Hadirin sekalian, dalam menjawab persoalan ini, saya melihat daripada aspek institusi sebuah keluarga. Sebab minat mengenai keluarga ini yang sering mengecik. Melalui kaedah ini yang hadirin sekalian, pasangan suami hendaklah memantau isteri mereka kepada mengabaikan tanggungjawab. Langkah ini berupaya untuk menyekat isteri daripada terlalu asyik. Ya, saya faham isteri bosan di rumah sebagai isteri rumah. Namun, janganlah kerana betul-betul pada masa lupa tanggungjawab pada suami. Tak mau bermaju kan? Oleh itu yang hadirin, langkah pemantauan suami ini perlulah memberi kasih sayang kepada isteri. Kerana isteri di rumah kesunyian perlukan perhatian suami. Daripada institusi kekeluargaan inilah dapat membentuk masyarakat yang gemilang. Sekaligus sesebuah keluarga dapat diputuskan secara semesti. Jikalau hadirin puasan daripada ahli panel ketiga, bagaimana pula dengan pendapat ahli panel yang lain? Dari fungsi, izinkan saya menambah. Silakan saudari. Terima kasih atas fungsi. Saya tak bersetuju dengan pendapat saudara Nasir. Pada hemat saya pula, antara usaha untuk mengurangkan penyalahgunaan laman sosial ialah melalui peranan sekolah. Hal ini demikian kerana pendidikan di sekolah dapat mendidik para pelajar untuk menggunakan laman sosial secara berhemah. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak selera. Hadirin sebagai contoh, para pendidik khususnya guru dari komputer dan teknologi maklumat bolehlah mengajar anak-anak didik mereka supaya menggunakan laman sosial secara berhemah. Tegasnya, pendidikan awal di sekolah seawal usia rebung dapat mengajar anak-anak pelajar untuk menggunakan laman sosial dengan sebaik-baiknya. Sekian, kembali pada suri fungsi. Terima kasih saudari. Apa pula pandangan saudara dia? Terima kasih suri fungsi hadirin yang dihormati. Seperti yang saudari Syarifah teruskan melalui peranan institusi sekolah. Saya melihat kepada aktiviti kurikulum dan berbuat sebaliknya daripada apa yang saudari Syarifah katakan. Hadirin, melalui aktiviti kurikulum dan sendiri masyarakat terutamanya pelajar dapat dibantu, dapat untuk disiplin mereka agar menggunakan suatu ke arah kebaikan. Hadirin, saya suka untuk bawakan kata-kata Profesor Hamka yang menyatakan manusia suka melakukan kesalahan atas luar batasan manusia kerana kurangnya panduan dan kurangnya ilmu. Hadirin, melalui aktiviti kurikulum mampu membentuk masyarakat untuk menggunakan laman sosial ke arah kebaikan.
bagi ilmu, bagi dapat mengetahui mana salah, mana betul, mana haram, mana halal, dan yang mana ilmu, dan sebaliknya. Masyarakat, gunakan laman sosial ke arah kebaikan dari musik. Demikianlah hadirin bicara bernasib pada ketiga ahli panel. Hadirin, kesimpulannya, cara untuk mengurangkan penyalahgunaan laman sosial ialah melalui peranan institusi keluarga serta peranan pihak sekolah, iaitu melalui aktiviti kurikulum dan aktiviti co-kurikulum. Hadirin, sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, maaf diminta. Sungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Cipta, yang silap itu datangnya daripada kelemahan kami sendiri. Moga bersua pada lain masa bagi anda yang mempunyai laman sosial Facebook, tambahlah kami sebagai kenalan anda. Dan kita eratkan hubungan silaturahim ke arah mencari keredaan ilahi. Saya akhiri nafas yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang dihormati